Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 5? Ustaz doakan kamu semua sentiasa berada di dalam keadaan sihat dan juga bersemangat untuk belajar. Okey, pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran di dalam mata pelajaran ibadah. Okey, jadi sebelum itu, jom kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, pelajar. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran di dalam tajuk puasa Ramadan. Puasa Ramadan iaitu tajuk yang terakhir dalam mata pelajaran ibadah. Okey, jadi pada hari ini kita nak sentuh berkenaan apa pula? Okey, pada minggu lepas kita dah sentuh berkenaan dengan syarat sah puasa. Iaitu syarat sah puasa ada beberapa perkara, iaitu ada 6 perkara. Itu 6 perkara syarat sah puasa kalau kami ingat baliklah. Okey, pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran di dalam pelajaran yang keempat, iaitu rukun puasa. Okay, jadi sebelum itu, Ustaz nak kamu keluarkan buku ibadah tahun 5, keluarkan ataupun buka di muka surat 46. Buku ibadah ini buka muka surat 46. Okey. Hari ini kita akan fokus kepada pembelajaran ataupun pelajaran yang keempat, iaitu rukun puasa. Macam Ustaz cakap sebelum ini, setiap ibadah yang Allah telah tetapkan ke atas umat manusia ini, setiap ibadah itu dia ada rukun. Contoh macam solat. Solat pun ada rukun. Haji pun ada rukun. Termasuklah puasa. Puasa pun ada rukun. Jadi kita akan tengok apakah rukun puasa. Okey, kamu juga boleh tengok dalam buku. Okey, rukun puasa. Rukun puasa ada berapa je kalau kamu tengok kat slide ni. Okey, rukun puasa hanya ada dua sahaja. Iaitu yang pertama, niat. Okey, setiap ibadah mesti bermula dengan niat. Iaitu rukun puasa yang pertama adalah niat. Okey, rukun puasa yang kedua ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Panjang nama rukun itu. Okey, rukun yang kedua adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar, iaitu pada waktu subuh, sehingga terbenam matahari, iaitu pada waktu maghrib. Okey, jadi kita akan tengok secara terperinci kedua-dua rukun ini. Okey, yang pertama adalah rukun yang pertama tadi, iaitu niat. Okey, kita akan tengok niat puasa macam mana dan bila masa kita perlu berniat puasa. Okay, jom kita tengok dulu niat puasa. Kamu dengar Ustaz baca, kamu boleh ikut. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksud dia apa? Sahaja aku berpuasa esok hari menunaikan puasa fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ini adalah lafaz niat puasa Ramadan. Macam Ustaz cakap sebelum ini, kita ini orang Islam di Malaysia, kita berpegang kepada mazhab Imam Ash-Shafi'i. Di dalam mazhab Imam Ash-Shafi'i ini, dia diwajibkan ke atas orang Islam untuk berniat puasa Ramadan pada setiap hari, iaitu pada malam hari. Pada setiap malam di bulan puasa, iaitu bulan Ramadan ataupun puasa Ramadan. Jadi, sebulan puasa Ramadan ada berapa hari? Puasa Ramadan paling banyak selama 30 hari. Maka ketiga-30 hari itu, di setiap hari itu kamu perlu berniat puasa Ramadan. Jadi kalau kita terlupa untuk berniat, sah tak puasa kita pada hari esoknya itu? Kita dah belajar sebelum ini,
tidak sah puasa kalau kita tidak berniat. Jadi kena ingat, kena berniat di malam ataupun kena berniat setiap malam di bulan Ramadan. Okey, ini adalah lafaz niat, iaitu niat ini rukun pertama, rukun puasa. Boleh tak kalau kamu tak nak sebut yang dalam bahasa Arab ni? Boleh. Boleh, jelas. Okey, kita tengok rukun yang kedua pula tadi ialah rukun yang kedua adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Menahan diri, tahan diri kamu daripada lakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tahu tak apa itu perkara-perkara yang membatalkan puasa? Okay, jom kita akan tengok sekejap lagi. Bila waktu kita berpuasa, bermula dari terbit fajar, iaitu ketika subuh sehinggalah terbenam matahari, iaitu pada waktu maghrib. Macam yang kamu puasa sebelum ni lah, puasa sebulan Ramadan. Okey, jadi kita akan tengok apakah itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, dekat slide Ustaz ni ataupun dekat sini ada berapa kat situ? Okey, dia ada 6 perkara yang membatalkan puasa. Jom kita tengok satu persatu. Yang pertama iaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan dengan sengaja. Okey, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan dengan sengaja. Rongga dekat sini yang mana? Rongga dekat sini adalah tempat yang boleh masuk ke dalam badan kamu. Contoh rongga ni lubang lah, iaitu yang pertama kamu boleh dapat tengok dekat muka pun kita ada hidung, mulut, telinga. Ini yang kita nampak jelas. Okey. Jadi kalau kamu masuk sesuatu ke dalam rongga tadi dengan sengaja, contoh kamu makan, kamu masuk ke, kalau makan makanan kan. Okey, contoh kalau kamu masukkan kapas, kamu telan kayu ke, masukkan sesuatu dalam mulut ke, kamu korek telinga dalam-dalam sampai kena gegendam telinga, kamu masukkan sesuatu dalam hidung sampai masuk sampai ke tekak ni, kalau masuk dengan sengaja, perbuatan itu membatalkan puasa kamu. Okey, jadi Ustaz nak tanya, boleh tak kalau kita nak korek telinga waktu berpuasa? Ataupun kita nak korek hidung waktu kita berpuasa? Jawapannya boleh, tapi jangan terlalu dalam. Contoh kalau nak korek hidung, contoh ada tahi hidung ataupun kamu semua ada ingos, kamu boleh masukkan jari hanya sekadar ini sahaja. Masuk sikit je, sikit tak apa. Jangan kamu masuk dalam hidung sampai terasa dekat tekak, masuk dalam rongga hidung. Itu batal puasa kamu. Ataupun kat telinga, kamu gunakan tembat, kamu korek telinga sampai kena gegendang telinga, masuk dalam telinga, dalam-dalam. Itu membatalkan puasa. Tapi kalau telinga kamu gatal, kamu ambilkan tembat sikit je dekat ruangan luar ataupun di dalam, tak berapa dalam telinga, itu boleh dimaafkan. Tapi jangan masuk sampai ke dalam rongga telinga, ataupun kalau kita tengok rongga itu sampai kat gegendang telinga kamu. Jadi ini perkara yang pertama yang membatalkan puasa. Okay, perkara yang kedua adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Okey, dijelaskan. Kita dah tahu juga waktu puasa kita tak boleh makan, apatah lagi minum. Tak boleh. Tetapi kalau termakan, okey, dekat sini dia cakap makan dan minum dengan sengaja. Tu sengaja je kamu makan. Nampak air? Okey, nampak aku ni dahaga lah, aku nak minum air. Itu sengaja. Kalau perbuatan itu sengaja, tak membatal puasa kamu. Sengaja. Tetapi kalau tidak sengaja, contoh kan kita dah biasa sebelum Ramadan kita hari-hari makan tengah hari ataupun sarapan pagi. Tapi hari itu, hari pertama kita berpuasa, kita ni terlupa buka tudung saji, ada roti sekeping, kamu ambil masuk dalam mulut, kamu kunyah-kunyah, kamu telan. Itu sengaja ke tak sengaja? Itu tidak sengaja sebab kamu terlupa. Sebab terlupa tak mengapa, tapi apabila kamu pegang kunyah-kunyah, kamu teringat, saya ni berpuasa, cepat-cepat kamu keluarkan apa yang ada dalam mulut kamu dan pergi berkumur. Jangan telan. Sebab kalau kamu dah sedar, tapi kamu telan juga masuk dalam tekak, masuk ke dalam perut, batal puasa kamu sebab kamu sengaja.
dah tahu dah, kamu terlupa, kamu teruskan lagi perbuatan itu atau kamu teruskan lagi makan dan minum itu. Kepada perkara yang ketiga pula, iaitu berkenaan dengan iaitu apa? Iaitu muntah dengan sengaja. Juga dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ni macam ni. Kamu jolok jari ke anak tekak. Anak tekak ni bila dia rasa geli ataupun dia rasa gatal, dia akan keluarkan ataupun kita sebut sebagai muntah. Muntah ini mengeluarkan apa yang berada di dalam perut kamu. Kalau kamu muntah dengan sengaja, batal solat, batal puasa kamu. Okey, muntah dengan sengaja, batal puasa kamu. Tetapi tiba-tiba kamu berjalan ataupun duduk sekejap kamu termuntah. Okey, ataupun kamu muntah, tapi muntah itu dengan perbuatan yang tidak sengaja, maka perkara itu tidak membatalkan puasa kamu. Jadi ketiga-tiga perkara yang kita sentuh tadi ialah dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak mengapa. Okey, jelas tiga perkara ini. Okay, tengok perkara yang keempat pula adalah keluar air mani dengan sengaja. Ini khusus kepada lelaki. Kamu keluarkan air mani dengan sengaja. Okey, ini kamu tak biasa nampak ataupun tak biasa dengar. Okey, perkara yang keempat ini jaranglah berlaku. Ini melibatkan orang-orang yang dah akil baligh, dah sampai umur. Dia keluarkan air mani dengan sengaja dengan macam mana? Dengan cara-cara ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat mengeluarkan air mani dengan sengaja itu. Tetapi kalau tidak sengaja, contoh kamu tidur di tengah hari ataupun kamu tidur pagi ke, bila bangun-bangun kamu nak terasa ada keluar air mani. Tapi air itu keluar waktu kamu sedang tidur, itu perbuatan tidak sengaja, tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Okey, boleh faham? Bila keluar air mani, dia ni berhadas besar. Jadi bila dah lepas bangun tidur itu, segera kamu pergi mandi wajib. Okey, kalau keluar dengan sengaja, kamu sengaja keluarkan dengan lakukan perkara-perkara yang dapat keluarkan air mani, itu membatalkan puasa kamu. Okey, ini 4 perkara yang membatalkan puasa. Okey, kita tengok perkara yang kelima pula, iaitu bersetubuh di siang hari. Ini melibatkan hubungan di antara suami dan isteri, orang yang dah berkahwin. Kalau dilakukan persetubuhan pada pada waktu sedang berpuasa, dia batal puasa dia pada hari itu. Dan juga dia ada hukuman yang lain. Hukuman yang lain ini nanti kita akan belajar ataupun kamu akan belajar bila kamu dah sekolah menengah nantilah. Ini dah tak termasuk dalam silibus pembelajaran kamu. Yang cuma kamu kena tahu, apabila melakukan persetubuhan di antara suami dan isteri ketika berpuasa di bulan Ramadan, membatalkan puasa pada hari itu. Okey, jelas. Okey, yang keenam ialah melahirkan anak. Okey, melahirkan anak ini melibatkan siapa? Melibatkan kaum-kaum yang bergelar ibu, iaitu perempuan. Perempuan yang sedang mengandung dan pada hari itu dia bersalin ataupun melahirkan anak. Maka pada hari tersebut dia punya puasa, ataupun kalau dia berpuasa pada hari itu, puasa dia itu terbatal, kena ganti pada hari lain di bulan yang lain. Okey, jelas. Okey, yang ketujuh, gila. Gila ini orang yang hilang akal. Okay, maksud kat sini gila, dia ni bukan orang-orang lahir-lahir dia dah gila, tak. Dia ni normal, dia macam kita, dia macam kamu. Cuma pada hari itu tiba-tiba otak dia ada sesuatu yang bercelaru kat fikiran dia ataupun apa-apa yang berlaku pada dia membuatkan dia gila pada hari itu. Gila tu bermaksud dia lupa ingatan. Kalau dia lupa ingatan pada hari itu, maka puasa dia pada hari itu terbatal, dia kena ganti. Okey, itu gila. Yang ke-8 adalah murtad. Murtad ini yang saya sebut sebelum ini, murtad ini adalah keluar daripada agama Islam. Kalau diikrar di dalam hati ketika dia sedang berpuasa, dia cakap dia nak keluar daripada agama Islam, maka puasa dia terus terbatal pada waktu tu juga. Kalau dia nak masuk Islam balik, dia kena apa Ustaz cakap sebelum ini? Dia kena ucap 2 kalimah syahadah. Dan yang terakhir, perkara yang ke-9 iaitu berlaku kepada perempuan, iaitu keluar haid atau nifas. Iaitu keluar darah haid dan juga darah
nifas. Ini berlaku kepada perempuan. Contoh pada hari-hari lain tu dia suci, dia ni normal dia macam orang biasa, tapi pada hari itu dia keluar darah haid ataupun kitaran haid dia berlaku pada hari itu, maka secara automatiknya pada masa itu juga puasa dia terbatal. Jadi apabila darah dah kering, dia kena mandi wajib baru boleh sambung ibadah solat dan juga ibadah puasa. Okey, jelas? Jadi ini adalah rukun yang kedua, iaitu menahan diri daripada melakukan ke-9 perkara ini, yang mana 9 perkara ini dapat membatalkan puasa. Bermula waktu bila? Bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Okey, jelas? Boleh faham? Jadi ini adalah rukun puasa Ramadan, iaitu dia ada 2 rukun. Yang pertama tadi kita dah sebut berkenaan dengan niat. Yang kedua ialah berkenaan dengan menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Ada berapa tadi Ustaz cakap? Ada 9 perkara. Maknanya dia jaga diri dia daripada lakukan 9 perkara ini. Bermula waktu bila? Bermula daripada fajar, iaitu pada waktu subuh, sehinggalah terbenam matahari pada waktu maghrib. Okey, jelas? Okey. Jadi inilah rukun puasa yang kita bincangkan sebentar tadi. Ustaz harap kamu boleh faham dengan jelaslah perkara ini. Sebab apa? Sebab kamu dah tahun 5, dah berumur 11 tahun. Majoriti kamu ataupun kebanyakan kamu ini dah mencapai umur akil balik. Maka kamu perlu tahu perkara-perkara ini. Dan apabila kamu tahu, bila menjelangnya bulan Ramadan, kamu wajib berpuasa sebulan Ramadan. Okey, cukup sekadar itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Kita jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.